Bertemu lagi dalam channel Cikgu Jenius Tutorial. Hari ini kita akan membincangkan soalan fokus Ekonomi 1 STPM 2022. Sekarang kita akan lihat soalannya. Dengan menggunakan gambar raja, jelaskan keadaan keseimbangan jangka pendek berikut bagi firma dalam pasaran persaingan sempurna. ERP melebihi ACF 5 markah. B. ERP kurang daripada ACF 5 markah. Oke, sebelum kita membincangkan contoh jawaban, maka kita perlu melihat atau memahami apa itu ERP dan apa itu ACF. ERP merupakan keluaran hasil purata, yaitu hasil bagi setiap seorang buruh. Manakala ACF adalah kos purata faktor, yaitu kos bagi setiap seorang buruh. ACF juga merupakan atau sama nilai dengan upah buruh ataupun MCF. Oleh itu, kalau kita lihat, soalan ini mengkehendaki calon untuk membuat perbandingan di antara hasil bagi setiap seorang buruh dengan kos bagi setiap seorang buruh sekiranya ERP melebihi ACF, B. ERP kurang daripada ACF. Sekarang kita lihat bahagian yang pertama, bahagian E, yaitu ERP melebihi ACF. Oke, sebelum itu kita akan lihat dahulu raja berikut. Oke, lihat keluk yang disediakan. Oke, kalau kita lihat keluk ini, yang berwarna merah itu adalah MRP, manakala yang berwarna biru itu adalah ERP sama dengan P, dan keluk mendatar, yaitu ACF sama dengan MCF. Ini juga adalah bersamaan dengan upah buruh. Oke, sekarang kita lihat. Oke, sebelum kita bincangkan contoh jawaban, kita akan fahami dahulu keluk tersebut. Oke, kalau kita lihat, apabila ACF ataupun MCF bersilang dengan MRP, maka ini akan menentukan tingkat keseimbangan, yaitu pada titik I0. Jadi kalau kita lihat di sini, pada ketika ini, upah ataupun harga faktor pengeluaran adalah P0 dan kuantiti faktor pengeluaran yang digunakan adalah L0. Manakala pada ketika ini, hasil purata setiap seorang buruh adalah P1. Maka kalau kita lihat, hasil purata bagi setiap seorang buruh adalah lebih tinggi daripada kos purata bagi setiap seorang buruh. Jadi kita akan lihat contoh jawaban. Oke, lihat contoh jawaban yang ditunjukkan. 1. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk MCF bersilang dengan keluk MRP pada titik I0. 2. Ketika ini, kos purata adalah P0 dan kuantiti buruh adalah L0. Manakala hasil purata adalah P1. 3. Ini menunjukkan hasil purata P1 adalah lebih tinggi daripada kos purata faktor P0. 4. Jumlah hasil firma adalah O P1 E L0 dan jumlah kos adalah O P0 I0 L0. Maka jumlah hasil firma adalah lebih tinggi daripada jumlah kos. 5. Dengan itu, firma mengalami untung lebih normal, yaitu keuntungan sebanyak P0 I0 P1. Sekarang kita akan lihat pula contoh jawaban B. Oke, kalau kita lihat, B adalah ERP kurang daripada ACF. Ini bermakna. Oke, sebelum kita melihat contoh jawaban, kita coba fahami dahulu keadaan ini. ERP kurang daripada ACF menunjukkan hasil purata bagi setiap seorang buruh adalah kurang daripada kos purata setiap seorang buruh ataupun kurang daripada upah buruh. Ini menunjukkan upah buruh yang ditanggung oleh
firma adalah lebih tinggi daripada hasil bagi setiap seorang buruh. Maka kalau kita lihat melalui keluk, kalau kita lihat di sini, hasil purata adalah P1, manakala kos purata adalah P0. Dan keadaan ini juga kalau kita lihat menyebabkan jumlah hasil yang diperoleh oleh firma adalah lebih kecil daripada jumlah kos yang diperoleh oleh firma. Jumlah hasil adalah OP1EL0, manakala jumlah kos adalah OP0I0L0. Oke, jadi sekarang kita akan lihat contoh jawaban. 1. Keseimbangan asal tercapai apabila keluk MCF bersilang dengan keluk MRP pada titik I0. Ketika ini, kos purata adalah P0 dan kuantiti buruh adalah L0. Manakala hasil purata adalah P1. 3. Ini menunjukkan hasil purata P1 adalah lebih rendah daripada kos purata P0. 4. Jumlah hasil firma adalah OP1EL0 dan jumlah kos adalah OP0I0L0. Maka jumlah hasil firma adalah lebih rendah daripada jumlah kos. Dengan itu, firma mengalami untung kurang normal, yaitu kerugian sebanyak P0, I0, P1. Oke, jadi kita sudah membincangkan contoh jawaban apabila dibuat perbandingan antara ERP dan ECF. Oke, jadi kita akan bertemu semula pada soalan fokus yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.